Daerah Jerantut sememangnya terkenal dengan keindahan flora dan faunanya. Maka tidak hairanlah daerah itu diberi julukan Bandar Taman Negara. Namun ada sesuatu yang lebih istimewa dengan daerah tersebut. Butirannya, kita langsung dari studio RTM di Kuantan, Pahang bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Rozi, silakan. Ya, betul tu. Atas sebab itulah daerah Jerantut sentiasa menerima kunjungan pelancong. Bukan hanya dari dalam negara, malah pelancong luar turut menjadikan destinasi pelancongan di daerah itu sebagai lokasi wajib setiap kali berkunjung ke Malaysia. Bagi anda yang pertama kali menjejakkan kaki ke daerah Jerantut, anda boleh berkunjung ke Pulau Tawar bagi melihat sendiri tinggalan warisan sejarah tokoh pahlawan Pahang. Terletak 20 km dari Bandar Jerantut, perkampungan tertua di Pahang ini adalah saksi keberadaan pahlawan Mat Kilau yang berjuang menentang penjajah British. Bagi menjadikan lokasi ekopelancongan baharu di daerah ini, Kerajaan Negeri Pahang akan membaik pulih tinggalan sejarah pahlawan itu sebagai rujukan kepada pelancong. Adalah sebagai satu aset pembangunan pelancongan. Sebelum mereka pergi ke Taman Negara, mereka singgah ke Galeri Mat Kilau, Kota Gelangi, singgah juga ke Makam Mat Kilau. Malah sebuah galeri yang diberi nama Galeri Mat Kilau yang terletak di Pulau Tawar telah menerima kunjungan lebih 10,000 orang sejak ia mula dibuka pada tahun 2015 yang diselia Majlis Daerah Jerantut. Selain itu, sebuah gua yang dikenali Gua Warisan Kota Gelangi turut diangkat menjadi lokasi bersejarah kerana ia merupakan lokasi persinggahan pahlawan itu ketika menentang British. Gua Warisan Terbabit juga dipercayai menjadi penempatan manusia terawal ketika zaman Paleolitik, sekitar 300,000 tahun dahulu. Bagi menjaga kesan tinggalan sejarah di perkampungan ini, Kerajaan Negeri Pahang bersedia membangun dan membaik pulih tinggalan sejarahnya termasuk pemakaman Mat Kilau yang terletak di Kampung Kedondong. Tambahnya, cadangan aktiviti pembangunan tersebut mendapat perhatian Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail. Memang diwujudkan di Pulau Tawar sebab dia dekat dengan kampung asal lah, maksudnya kan di dekat satu kubur dia dekat sini juga kan, jadi mana mudah lah nanti orang datang ke galeri dan boleh ke kubur dia lah, makam dia lah untuk tengok lah. Galeri yang dibuka setiap hari ini turut mempamerkan sejarah berkaitan pahlawan-pahlawan terkenal yang lain seperti Pawang Nong dan Tok Gajah. Berbudi kepada tanah pasti membuahkan hasil. Berpegang kepada peribahasa itu, Kelab Kebun Dapur Felda Koyan mewujudkan kebun sayur bagi membantu ekonomi penduduk di kawasan Felda. Bertitik tolak daripada penanaman sayur berskala kecil di setiap rumah, kelab tersebut bergotong royong membuat kebun sayur berkapasiti lebih besar dengan menanam pelbagai sayur-sayuran. Kelab yang bernaung di bawah Kuala Medang Agrotech ini mempunyai 200 peserta, terdiri daripada suri rumah dari Felda Koyan 1, Koyan 2 dan Koyan 3. Pengerusi Kelab Kebun Dapur Felda Sungai Koyan, Hasniza Kamal berkata, idea mewujudkan kebun sayur tersebut tercetus ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan dilaksana sepenuhnya kini. Maksudnya masa PKP lah. Orang kata tak boleh nak keluar ke mana-mana kan. Masa itulah tercetus idea bila saya jumpa Pak Chu, Agrotech punya ni, dia ada buat kebun dapur dekat Kuala Medang. So dekat situ saya nampak macam menarik sangat. So kita bincang-bincang dengan kawan, so kita boleh minta dengan Pak Chu lah, boleh tak kami buat Sungai Koyan punya. So dia pun bagi cadangan, boleh, tak ada masalah. So dengan adanya Pak Chu ni lah, kami mula-mulakan dengan 50 orang ahli. Kelab ini turut mendapat kerjasama Felda serta bimbingan daripada pengusaha pertanian setempat yang memberi tunjuk ajar bermula daripada proses semaian benih, pembajaan, kawalan serangga perosak dan tuaian. Antara sayuran yang ditanam ialah timun, kubis, kacang panjang, terung dan cili. Pegawai pertanian daripada Lipis pun ada banyak membantulah daripada
Encik Ahmad Fakarudin dan Tuan Amsyar sendiri penghulu daripada Don Jelai ini sangat prihatinlah dengan kami, membagi kami semangat dan kami dibantulah dari segi barangan pula. Malah pihak Pejabat Dewan Undangan Negeri Don Jelai turut memberi sumbangan bagi menghidupkan kebun dapur yang dapat menjana ekonomi penduduk. Peserta terlibat menyifatkan dengan adanya kebun dapur ini, ia dapat menjimatkan perbelanjaan harian untuk membeli sayur-sayuran. Kebun dapur tu memang baguslah. Sebab dengan ekonomi sekarang ni kan, mana dengan cabaran ekonomi, mana kita kat rumah tu kita apa yang kita makan kita beli kat pasar tu kat rumah kita dah ada sendiri. Mana kita nak masak boleh ambil kat kebun kita sendiri, kebun dapur. Koperasi Falda Koyan 3 turut menyediakan ruang niaga kepada kelab terbabit untuk menjual dan memasarkan hasil pertanian. Sebuah masjid di Kuantan menyediakan khidmat jurubahasa isyarat khusus bagi membantu golongan orang kurang upaya OKU untuk memahami pengisian bacaan khutbah ketika menghadiri solat Jumaat. Usaha yang dimulakan sejak 2015 itu berupaya menarik minat golongan istimewa ini untuk memahami pengisian khutbah seperti insan normal lain. Muhammad Nizam Sharifuddin, 38 tahun, guru di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Pendengaran Indra Mahkota Kuantan, diberi amanah menafsir khutbah Jumaat yang disampaikan khatib untuk golongan istimewa. Beliau akan berada di satu sudut khas yang disediakan pihak pengurusan masjid bersama golongan istimewa. Sebelum khutbah bermula, beliau akan memahami teks khutbah sebelum menterjemah isi kandungan khutbah. Beliau berharap masjid lain dapat menyediakan khidmat jurubahasa isyarat supaya lebih ramai jemaah OKU pendengaran dapat hadir solat Jumaat. Sebagai orang Islam ni, fardu kifayah lah untuk kita sebenarnya kan. Tekanlah kita je nak masuk syurga kan. Jadi kita pun nak ajak orang-orang OKU pendengaran ni supaya tahu apa yang khatib baca. Sebab sebelum ni masa kadang-kadang diorang bercakap juga macam anak murid saya lah kan. Dia kena bercakap masa khatib tu, kita pun macam rasa tak syok kan. Jadi kita pun cubalah explain balik apa yang khatib cakap. Inisiatif lain turut diambil pengurusan Masjid Tepian Putra dengan kerjasama Persatuan Orang Pekak Pahang PADA mengadakan kelas fardu ain kepada golongan istimewa. Sementara itu, jemaah OKU pendengaran yang ditemui bersyukur kerana ada masjid prihatin dengan keperluan golongan seperti mereka. Sangat-sangat bersyukurlah, gembira. Sebab itulah ada buat untuk kami semua, untuk golongan orang pekak ni lah. Sebab kami suka nak baca, hanya duduk saja melihat teks. Tapi sekarang dah ada jurubahasa, memang sangat-sangat membantu kami untuk kefahaman dalam khutbah Jumaat lah. Jumpa kat sini ada yang menyediakan kelas untuk orang-orang pekak ni lah. Di masjid ini saja yang ada. Jadi dia harap semua beri cadangan untuk masjid-masjid lain pun boleh ikut sebagai untuk khutbah Jumaat tu. Sebab dia memang sebelum ni dia dah tengok satu Pahang, tak ada lagi yang sediakan. Jadi amat susahlah kami nak faham apa yang dikatakan oleh khatib itulah. Paparan itu tadi mengakhiri bingkisan dari Pahang, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rozihanis untuk perkembangan di Pahang.